Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya Allah Taala itu dipuji dan dipuja. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan dan Rasul yang telah menunjukkan kita segala sesuatu untuk berjaya dunia dan akhirat. Begitu juga selawat dan salam kepada para isteri baginda, para sahabat mukminin dan mukminat, dan yang mengikuti mereka sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah sekalian, sebelum saya menyambung kitab yang ditulis oleh Abu Laith Al-Samarqandi yang bertajuk Tamul Ghafilin ini, marilah sama-sama kita memperingatkan diri kita dan keluarga kita. Dan saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan petang ini atau malam ini berkenaan dengan cinta. Cinta ni tuan-tuan dan puan-puan selalu orang kata ni buta. Bukan saja dia buta, dia membutakan. Cinta ini asyik. Bukan sahaja asyik tapi mengasyikkan. Cinta ini lalai. Bukan saja lalai, dia akan melalaikan. Dan apabila kita cinta sesuatu, kita akan tidak nampak lagi apa yang ada di sebaliknya. Kita hanya nampak apa yang kita nampak. Dan kita akan buat keputusan apa yang kita rasa, itulah keputusan kita. Begitulah seringkali cinta ini. Oleh sebab itu ulama berpesan kepada kita tentang cinta ini, di mana cinta ini dia mengatakan cinta dunia, janganlah kita cinta dunia hingga kita lupa akhirat. Janganlah kita lupa, janganlah kita cinta kepada dunia sehinggalah kita lupa akhirat. Inilah selalu berlaku. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan cinta itu dua di dalam satu hati atau dalam seseorang muslim ataupun seseorang insan. Wa ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak akan menjadikan bagi seorang lelaki itu, dalam maksud laki-laki ini makna maksudlah perempuan, iaitulah manusia inilah, qalbaini, dua hati, fi jawfihi, dalam dirinya. Maknanya kalau kita cinta dunia, maka tentulah kita akan terhakis akan cinta kepada akhirat. Oleh sebab itu beringat dan berwaspadalah cinta kepada dunia sehingga janganlah kita lupa akan akhirat. Yang kedua, janganlah kita cinta kehidupan sehingga lupa kepada kematian. Ini juga sering berlaku. Kita lupa, kita cinta kepada dunia, seronoknya dapat rumah baru, seronoknya dapat kereta baru, seronoknya dapat isteri baru, dapat anak baru. Tapi kita lupa bahawa itu merupakan tanggungjawab kita yang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Inilah kadang-kadang kita lupa. Oleh sebab itu, apabila kita mendapat nikmat, kita kena sebut nikmat ini supaya kita nanti ingat kepada apa maksud dengan nikmat Allah Ta'ala berikan ini. Yang ketiga, janganlah sampai pula kita cinta kepada makhluk sehingga lupa kepada Allah.
Inilah yang berlaku. Kita cinta kepada seorang, kita cinta kepada pangkat, kita cinta kepada darjat, kita cinta kepada pujian, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sering kita berlaku dalam kehidupan kita. Diharap Allah Ta'ala memudahkan kita untuk cinta kepada akhirat, untuk cinta kepada kematian, tidak lupa kepada kematian, dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya menyambung kitab saya dalam bab Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Layth Al-Samarqandi meriwayatkan daripada sanadnya dari Al-A'mash, dari seorang dari Mughith bin Sumai berkata, ada seorang pada umat yang terdahulu, ia selalu berbuat maksiat. Maka suatu hari ketika ia sedang berjalan, teringat pada perbuatan-perbuatannya, lalu ia berdoa, Allahumma ghufranak, ya Allah, aku harap ampunanmu. Diulang sebanyak 3 kali. Mendadak ia mati, maka Allah Ta'ala mengampunkan baginya. Maknanya mengampunkan dosa. Maknanya Allah Ta'ala ni maha pemurah, maha pengampun. Orang ni banyak buat maksiat kepada dia, tetapi dengan menyebut ghufranak, Allahumma ghufranak, ya Allah, keampunan engkau lah yang kami harapkan atau aku harapkan. Lalu ditakdirkan Allah Ta'ala mati secara mendadak orang ini selepas mengucap ghufranak. Kalimah terakhir dia ialah Allahumma ghufranak. Dia bermohon kepada Allah Ta'ala akan segala kekurangannya dan meminta ampun kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala terima keampunannya, ataupun Allah Ta'ala menerima permohonannya untuk mengampunkannya. Naam. Muhammad bin Ajlan dari Makhul berkata, saya mendapat keterangan bahawa Nabi Ibrahim AS ketika diperlihatkan oleh Allah Ta'ala akan alam malakut, ia melihat hamba Allah di bumi yang kemudian berzina, maka ia berdoa sehingga binasakan hamba itu. Ini satu cerita yang sampai kepada Muhammad bin Ajlan. Dia menyebutkan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim. Sebenarnya Allah Ta'ala telah memberi kurnia yang besar kepada Nabi Allah Ibrahim dikala Allah Ta'ala menampakkan kepada Ibrahim AS akan alam malakut. Satu ketika Allah Ta'ala nak meyakinkan lagi tentang kekuasaan Allah Ta'ala, keasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melalui renungan, melalui tafakkur yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala tunjukkan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakunu ma'al muqinin minal muqinin wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, malakutas samawati. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Ibrahim alam malakut. Banyak tafsir menceritakan alam malakut ini ialah alam di mana semuanya di situ akan nampak sebenarnya kebesaran Allah Ta'ala. Tidak ada lagi kebesaran Allah. Orang tak ingat lain lagi, makhluk tak ingat lain lagi bila ada di alam malakut. Semuanya kebesaran Allah Ta'ala. Oleh sebab itu bila Nabi Allah Ibrahim dipertontonkan alam malakut ini, wal yakuna minal muqinin, supaya ia menjadi orang yang yakin, bukan syak. Dia tak syak pun, tapi maknanya lebih diyakinkan lagi. Alam malakut. Yang kita hidup ini adalah alam syahadah, yang boleh dilihat, yang boleh dirasa, yang boleh dipegang, yang boleh difikirkan dan sebagainya. Tapi alam malakut adalah satu alam yang Allah Ta'ala
sediakan di mana semuanya ialah tentang kebesaran Allah Ta'ala, jelas kebesaran Allah Ta'ala, sehingga siapa yang mendapat alam malakut ini akan merasakan kebesaran Allah Ta'ala itu, sehingga tidak lagi syak tentang adanya Allah, tentang adanya kekuasaan Allah, hadirnya tajalli Allah Ta'ala dan sebagainya. Alam malakut, di mana kehidupan itu para malaikat, semua orang soleh, kebenaran. Jadi Nabi Allah Ibrahim diperlihatkan alam ini dengan rahmat Allah. Ada juga di kalangan manusia, tak heranlah tambahan pula dicerita oleh Al-Quran. Tapi tak heranlah berlaku kepada manusia biasa pun boleh berlaku. Di kampung saya dulu ada seorang yang dikhabarkan, masa saya kecil dulu, ada seorang tu dia pengsan dan hampir-hampir nak dikebumikan. Tetapi bila panggil doktor pun tak sure sama ada orang ni mati ke tidak. Lalu dibiarkan selama beberapa hari, dan kebetulan dia sedar kembali dan dia boleh menceritakan satu-satu pengalamannya yang luar biasa tentang alam lain, alam gaib yang bukan alam syahadah yang kita ni, yang sebenarnya dia pun tak tahu, kita pun tak tahu. Satu alam yang sungguh ajaib, dan diceritakan tentang kehadiran orang-orang tertentu, nasihat-nasihat tertentu, alam dalam kubur macam-macam. Dia ceritakan dengan detail sekali, dan dia mengambil tanggungjawab untuk ceritakannya sebanyak 40 masjid dan sebagainya. Masa tu saya kecil lagi lah. Dan kalau saya pun ada lihat dalam video, dalam rakaman video, orang yang telah dikatakan mati di Indonesia, telah dikatakan mati, tetapi sebenarnya dia belum mati. Dia ada menceritakan bagaimana orang dia masuk dalam kubur, bagaimana dia dijaga oleh malaikat, bagaimana dia dijaga oleh seorang yang cantik, lawa dan sebagainya. Diceritakan secara detail. Jadi bolehlah saya ambil kesimpulan bahawa itu juga Allah Ta'ala mempertontonkan kepada dia satu makhluk yang bukan makhluk yang kita berada padanya sekarang ini. Jadi Nabi Allah Ibrahim diperlihatkan, lalu dia nampak gelagat manusia, dia nampak gelagat malaikat, dia nampak segala planet-planet dan apa berlaku dalam dunia ni, seolah-olah tidak ada masa pada waktu itu. Semua yang dia nampak suatu dimensi lain yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Lalu dia melihat hamba Allah di bumi yang kemudian berzina. Dia lihat manusia ni, ada seorang ni, manusia hamba Allah ni berzina. Maka dia berdoa sehingga binasalah orang itu. Mana yang dia berdoa, ya Allah, dia ni berzina, binasakanlah dia. Kemudian pula dia melihat orang sedang mencuri, maka dia berdoa sehingga binasakan oleh Allah. Lalu dia berdoa, ya Allah, binasakanlah orang-orang mencuri. Lalu Allah berkata kepadanya, ya Ibrahim, biarlah urusan hamba-Ku itu, kerana hamba-Ku itu akan berada pada 3 keadaan. Lalu Allah Ta'ala memperingatkan Nabi Allah Ibrahim, tak apa wahai Ibrahim, biarkan hamba-Ku ini, dia akan berada pada 3 keadaan. Pertama, jika dia bertaubat, aku memaafkannya. Ini poinnya. Iaitulah kalau dia bertaubat, orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang berbagai-bagai ini, kalau dia bertaubat, aku memaafkannya. Keadaan pertama. Keadaan kedua, dan aku akan melahirkan keturunan ibadat kepadaku. Kalaupun dia tidak bertaubat, dia akan dapat zuriat, dan zuriat ini juga akan boleh jadi akan menerima Islam dan beribadat kepadaku. Atau dia memang celaka,
maka untuknya lah tersedia neraka Jahannam untuk tempatnya di hari kemudian. Tak apa, jadi biarlah. Poinnya di sini ialah seorang itu akan bertaubat ataupun seorang itu akan melahirkan keturunan yang beribadat kepada Allah, dan akhir sekali kalaupun dia tidak bertaubat dan sebagainya, maka dia akan menerima bahana itu. Naam. Abu Layth berkata, berita ini sebagai dalil bahawa seorang hamba bila taubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menerima taubatnya dan mengampuninya. Kerana itu Allah Ta'ala seharusnya manusia tidak putus harapan ataupun tidak berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 87, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak akan patah dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Naam. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan perbuatan-perbuatan yang jelek, iaitu perbuatan-perbuatan yang dosa. Maka seharusnya bagi seorang yang sempurna akal bertaubat pada setiap waktu. Oleh kerana kita ni tidak putus dengan rahmat Allah walaupun kita melakukan dosa, tapi hendaklah kita sentiasa bertaubat. Jangan putus daripada mulut kita, pemikiran kita, bibir kita untuk bertaubat kepada Allah, supaya tidak tergolong dari orang yang bermahajara dengan derhaka, supaya kita tidak tergolong orang yang bermaharajalela atau berkekalan dalam keadaan derhaka. Sebab seorang selalu taubat tidak dianggap bergelombang dengan dosa, meskipun ia mengulang dosa itu sehari sampai 70 kali. Masya Allah. Mana begitulah rahmat Allah Ta'ala. Syaratnya kita bertaubat walaupun kita mengulangi dosa itu. Sebagaimana riwayat Abu Bakar daripada Rasulullah SAW, tidak dianggap terus menerus berbuat dosa orang yang selalu membaca istighfar, minta ampun, meskipun ia mengulangi dalam sehari 70 kali. Juga sabda Nabi SAW, demi Allah sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah Ta'ala setiap hari 100 kali. Ada sebut Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah Ta'ala 100 kali, ada kata 70. Dalam riwayat ini disebutkan sebagai 100 kali. Maknanya kita ni tidak sunyi dari silap dan salah. Kita berfikir benda yang tak patut kita fikir pun sebenarnya boleh menjatuhkan diri kita dalam dosa. Kita lalai kepada Allah Ta'ala pun sebenarnya kita telah menempah dosa. Mentelahanlah kita banyak perkara-perkara yang kita abaikan, banyak kecuaian-kecuaian berlaku, ibadat mungkin. Bolehkah kita jamin ibadat kita ni sempurna? Bolehkah kita jamin bahawa segala solat kita sah mengikut syarat, mengikut rukun, mengikut semuanya? Tentu tak ada orang yang dapat menjamin semuanya. Oleh sebab itu, ubatnya ialah kita bertaubat kepada Allah, astagfirullah. Oleh sebab itu bila kita habis solat, disunatkan bagi kita untuk beristighfar, terus beristighfar. Astagfirullah, 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 sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya istighfar 3 kali. 3 kali beristighfar. Sebab begitu juga yang lain-lain. Itu kita cerita tentang kita dah buat, kita dah lakukan, pun kita tak tahu sama ada Allah Ta'ala nak terima ke tidak, sama ada benda itu mengikut peraturannya atau mengikut hukum-hukum yang telah ditetapkan berkenaan dengannya ataupun tidak, syaratnya, mubtilatnya dan sebagainya, adakah kita terjaga. Jadi sebab itu kita ni selalu digalakkan ataupun digalakkan untuk beristighfar. Naam. Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah berkata,
Saya bila mendengar langsung dari Rasulullah SAW, maka saya perguna. Dan bila diberitahu dia orang lain, maka saya sumpah. Jika ia berani sumpah, saya percaya. Ini berkenaan satu riwayat, satu hadis. Sayyidina Ali kata, kalau aku dengar orang lain cakap, aku nak minta dia bersumpah dulu. Kalau bagi aku pelik hadis ini, ajaib hadis ini. Dia kata kalau orang lain cerita, aku nak minta dia bersumpah dulu, baru aku nak pakai. Kalau aku dengar sendiri Rasulullah, memanglah aku akan pergunakannya. Dan aku mendengar sendiri daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yuznibu dhanban fayatawadda'u fayuhsinul wudu' wa yusalli rak'atain wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu thumma tala wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima." Ma min 'abdin, tiada seorang hamba yang berdosa kemudian dia berwudu dengan sempurna, kemudian sembahyang 2 rakaat dan membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, melainkan diampun oleh Allah Ta'ala baginya. Inilah yang kita sebutkan dalam keadaan dalam bahasa yang kita biasa ialah sunat taubat. Ma min 'abdin yaznibu, tidak seorang pun di kalangan hamba-Ku yang berdosa pun dia berwuduk. Dan janganlah kita buat maksiat lepas tu kita pergi sembahyang. Tidak, maksudnya bukan maksud begitu. Malah kan selalu kita ni dalam keadaan-keadaan yang boleh menjerumuskan kita dalam dosa, maka kita ambil sembahyang untuk salat taubat. Fayatawaddau, dia mengambil wuduk, fayuhsinul wudu, dan dia memperelokkan wuduknya, maknanya basuh dengan teliti, dengan melakukan segala sunat-sunat wudu, sama ada sebelum wudu atau selepas wudu, menyampaikan semua air wudu itu ke anggota dan sebagainya. Wa yusalli, dan dia semayang raka'ataini, 2 rakaat. 2 rakaat ni 2 rakaat macam biasa, rakaat untuk salat taubah. Wa yastaghfirullah, kemudian lepas pada dia salat tu dia minta ampun Allah, beristighfar. Illa ghafarallahu lahu, kecuali maka Allah Ta'ala ataupun nescaya Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosanya. Kemudian dia membaca ayat, kemudian Abu Bakar membaca ayat, ataupun maaf, dan kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, sesiapa di kalangan kamu itu yang berbuat jahat dan aniaya pada dirinya sendiri, iaitulah berlaku padanya maksiat, kemudian membaca istighfar, minta ampun melalui selepas daripada semayang tadi, maka Allah Ta'ala pasti akan mendapat Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Al-Hasan Basri berkata, Nabi telah bersabda, ketika Allah menurunkan iblis, ia berkata, ini cerita di alam kejadian manusia, dan di mana iblis ini sentiasa menggoda, bi'izzatika inni la ufariqu ibni Adam hatta tufariqa ruhuhu jasadah. Faqala Rabb Ta'ala, wa bi'izzati wa 'azamati la ahjubu at-taubata 'an 'ibadi hatta yugharghira biha. Masa kejadian manusia, dan disebutkan di tempat lain kejadian Nabi Allah Adam ini, iblis bersumpah
dengan nama Allah, dia kata apa? La ufariqu ibna Adam, aku tidak akan tinggal anak Adam ini hatta tufariqa ruhuhu jasadah, sehinggalah berpisah ruh dan jasadnya. Maknanya iblis ini telah berjanji dengan Allah, telah berjanji pada dirinya, dia tidak akan tinggal anak Adam. Mana tidak tinggal di mana, dia tidak akan membiarkan anak Adam ini begitu saja tanpa digoda. Dia akan menggoda anak Adam ini supaya durhaka kepada Allah, kalau boleh kufur kepada Allah, supaya bergelumar dengan maksiat, menolak kebenaran, berpecah belah, berbagai-bagai maksiat yang dilakukan. Inilah kerja syaitan. Hatta tufariqa ruhu, sehinggalah bercerai badan dengan roh sehingga mati. Maknanya syaitan ini atau iblis ini akan sentiasa menemani kita, menggoda kita sehinggalah kita mati, sehinggalah kita kata. Lalu Allah Ta'ala menjawab, okey kalau begitu, tapi demi kemuliaanku dan kebesaranku, aku tidak sekali-kali menutup pintu taubat untuk hamba-Ku sehinggalah nyawanya ditenggorokan. Okey, Allah Ta'ala kata okey, engkau boleh goda dia, tetapi demi kebesaranku dan demi kemuliaanku, aku akan beritahu, aku akan buka pintu taubat kepada anak Adam ini selagi mana ruhnya berada dalam jasadnya, sehinggalah dia hampir mati. Iaitulah suatu bunyi yang akan seorang yang nak meninggal tu akan bunyi dalam tengkorakannya, dengan dalam tengkoraknya, itu bunyi roh nak keluar dan sebagainya. Yugharghir dalam bahasa Arab, yugharghir, gharrah. Nah, Ibnu Qasim meriwayatkan daripada Umamah Al-Bahili berkata, Nabi SAW bersabda, ini bab taubat lagi. Masya Allah, bila saya baca perenggan ini ataupun hadis ini, begitu sekali rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Malaikat yang di kanan lebih kuasa terhadap malaikat yang belah kiri. Siapa malaikat belah kanan, tuan-tuan dan puan-puan? Malaikat belah kanan ini ialah malaikat yang menulis segala kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Malaikat belah kiri ialah menulis segala kejahatan dan keburukan, dosa, kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, ditulis oleh malaikat belah kiri. Raqib dan atid. Maka bila seorang berbuat kebaikan, langsung dicatat olehnya 10 hasanat. Bila suatu kebaikan dilakukan oleh seorang hamba, maka terus malaikat belah kanan ni tulis 10 hasanat. Sekurang-kurangnya 10. Kalau special lagi, hari special ke, occasional special ke, tempat-tempat yang special ke, lebih lagi dia tulis. Sekurang-kurangnya 10. Dan apabila berbuat kejahatan, itulah orang yang dijaga oleh malaikat ni buat kejahatan, lalu akan ditulis oleh malaikat belah kiri. Malaikat belah kiri lalu akan ditulis oleh malaikat belah kiri. Maknanya malaikat belah kiri dah tulislah tentang kejahatan yang dilakukan ini. Maka diperingatkan oleh yang kanan, tahan dulu kira-kira 6 atau 7 jam. Maka bila ia membaca istighfar, tidak dicatat apa-apa. Masya Allah. Yang kanan kata ke malaikat belah kiri yang nak menulis kejahatan ini, tunggu dulu.
Berhenti, stop, pause. Bahasa budak-budak sekarang ni, pause lah. Berhenti dulu. Jangan tulis lagi. Tunggu. Sekadar 5 ataupun 7 jam. Lama ni 5-7 jam ni belum tulis lagi ni. Kalau dalam pada masa 6 atau 7 jam itu hamba ini beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka tidak dicatat apa-apa. Masya Allah. Yang malaikat belah kiri ni tak catat lah, kerana dah diampun, kerana dia belum lagi tulis. Dan jika tidak beristighfar, lalu dicatat satu kejahatan, iaitu satu sayiat. Kalau dalam masa 6 jam 7 jam pun tak mengucap istighfar, tak ingat kepada Allah, tak minta ampun dengan Allah, tak solat hajat, dan tak solat solat taubat dan sebagainya, maka akan ditulislah. Akhir sekali ditulis juga. Tapi kalau tengok tu, yang kebaikan terus tulis, yang keburukan tunggu 6-7 jam. Kalau beristighfar, hapus kira. Kalau tak juga, maka ditulis. Ibn Layyith berkata, ini sesuai dengan hadis, orang bertaubat dari dosa bagaikan yang tidak berdosa. Ini sesuai dengan hadis, maknanya orang yang dah bertaubat ni macam tak buat dosa lah. At-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya sepertilah dia tak buat dosa. Okay? Di lain riwayat, sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa tidak segera dicatat, ditulis, sehingga berbuat dosa lagi. Kemudian jika berbuat dosa lagi juga tidak ditulis, sehingga berbuat dosa yang ketiga. Maka jika telah berkumpul 5 dosa, lalu ia berbuat 1 hasanat, ditulis untuknya 5 hasanat, sedangkan yang 5 dijadikan gantian yang 5 yang dosa itu. Maka di situ iblis menjerit, bagaimana saya akan dapat membinasakan anak Adam, sedang saya telah berusaha untuk menjerumuskan 5 kali, tiba-tiba dibatalkan dengan 1 hasanat, maka hilang semualah usahaku itu. Ceritanya begini, dia buat dosa. Bila buat dosa, tidak segera dicatatkan dosa itu. Lepas tu dia buat satu lagi dosa, pun tidak segera dicatatkan. Dia buat lagi dosa, tidak juga dicatatkan. Mungkin kalau ikut yang atas tu, maknanya belum cukup 6 jam lah, belum cukup 7 jam lah. Dan dia buat sehingga 5 kali. Lepas pada 5 kali, dia buat hasanat. Dia buat hasanat, dia buat kebajikan. Maka bila buat kebajikan, kita faham ya, kita buat kebajikan sekali dapat pahala 10 kali. Buat kejahatan 1 dan ditulis 1 kejahatan. Jadi tadi dah 5 kejahatan dia buat. Dia buat kebajikan, kebajikan 10. Oleh sebab itu, bila dia buat kebajikan 10 tolak 5, tinggal 5. Oleh sebab itu dicatatkan 5 hasanat dalam kes ini. Pasal 10 tu dia tolak dengan 5 yang kejahatan yang dia buat tu, jadi tinggal 5. Oleh sebab itu, maka ditulis 5 kebajikan sahaja, kerana tolak 5 yang dibuat kebaikan. Lalu syaitan menjerit, ataupun iblis menjerit. Iblis mengelupur mendengar begitu. 5 kali dah aku usaha untuk membinasakan Adam ini, terus sekali je dia buat kebajikan, hapus segala usaha aku. Dia menjerit. Maknanya begitulah
rahmat Allah Ta'ala terhadap seorang hamba itu sehingga tunda tulisan, bahkan tidak ditulis sehingga 5 kali buat dosa. 5 kali buat dosa, bila buat sekali kejahatan, dihapuskan terus 5 dosa itu, bahkan 5 hasanat dicatatkan kerana 10 hasanat untuk satu perbuatan kebajikan. InsyaAllah. Safwan bin Asal Al-Muradi berkata, Nabi SAW bersabda, di sebelah barat ada pintu gerbang besar yang dia bawa di Allah Ta'ala untuk pintu taubat. Lebarnya kira-kira 70 hingga 40 tahun perjalanan, tetap terbuka dan tidak akan ditutup sehingga matahari terbit dari barat. Betapa rahmat Allah Ta'ala. Pintu taubat ni seluas-luasnya dibuka. Diceritakan 70 hingga 40 hingga 70 tahun perjalanan. Dan kalau kata 70 ataupun 70 tahun, 40 tahun perjalanan ini makna perjalanan kaki. Orang berjalan kaki selama 70 tahun. Begitu luas dan lebarnya pintu yang dinamakan taubat ini. Dan pintu ini tidak akan tertutup sehinggalah matahari terbit dari barat. Sebenarnya taubat ini kan, taubat ini akan sentiasa dibuka pintu taubat ini, kecuali bila dah matahari naik daripada belah barat, maka tertutuplah. Dan bagi seorang itu tertutup pintu taubatnya apabila ghurrah, maknanya yugharhir, kalau nyawanya duduk di halqum, maka itu menunjukkan masa yang telah habis untuk kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Sa'id Musayyab mengucapkan dengan ayat fa innahu kana lil awwabin ghafura. Ini maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah bagi orang yang selalu kembali kepadanya Maha Pengampun. Maksudnya seorang itu sentiasa buat dosa tapi sentiasa bertaubat pula. Sehingga Allah Ta'ala menggelarkannya mereka ini al-awwabin, orang-orang yang layak mendapat kampunan Allah Ta'ala walaupun dia berulang-ulang kali berbuat dosa, tetapi tidak lekang daripada mulutnya, tidak lekang daripada pemikirannya, tidak lekang daripada hatinya untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, sehingga dia menyesal dan terus bertaubat walaupun dalam keadaan yang tidak sempurna, tapi dia masih mengingat kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan keampunan Allah Ta'ala sentiasa dalam hidupnya. Nah, jadi setakat itulah petang ini yang saya dapat mengukakan ataupun kongsikan berkenaan dengan taubat. Pada bulan depan kita akan ceritakan tentang suatu hadis yang panjang lebar sebenarnya berkenaan dengan taubat ini, di mana ia berlaku pada seorang hamba yang begitu rasa kerdil daripada Allah Ta'ala, dan dia bertaubat Allah Ta'ala dengan keadaan yang amat menyedihkan sekali, sehingga dosanya dari Allah Ta'ala di hadapan Rasulullah SAW. Jadi setakat itu sajalah pada petang ini. Aqul qawli hadza wa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.